Masya Allah, Masya Allah. Benar, benar, benar. Harapannya begitu, insyaAllah. Sebab tu Ustaz, dalam Persatuan Inspirasi Mu'alaf kita ada bahagian pembangunan tu. Macam mana Ya, untuk betul bukan betul. sahaja kita menghulurkan bantuan, dan kebajikan kita hulurkan bantuan. Kita ibarat ni Ya, kita bagi ikan lah. Nah, betul. lapar kita bagi ikan. Tapi dalam division pembangunan tu, kita fikirkan sama-sama, duduk dan fikir bagaimana untuk kita bagi joran. Ya, Bagi betul betul. joran, ajar Ya. mancing, maksudnya macam mana kita nak bagi mereka ada sumber kekuatan untuk berdiri dengan sendiri, dan insya-Allah dengan harapannya nanti mereka akan menjadi individu kuat dan teruskan bergerak atas masuk agama. Macam itulah, Sungguh-sungguh insya-Allah. Rahman. Sebab tu Insya-Allah. saya support, saya sokong apa yang Persatuan Inspirasi Mu'alaf buat ni kan, macam berotai saja tu, sebenarnya itu lebih baik sebab kita menyediakan mu'alaf tu untuk berdikari. Sampai Ya, masa mu'alaf bukan menerima. Kita kena create mereka tu untuk memberi. ya. Walaupun dengan masa, terutama sukarelawan dalam program charity. Saya sokong berotai insya-Allah. Masya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Okey, jadi rasanya kita dah nak sampai ke hujung ni, insya-Allah. Kita ada dengar Ustaz Wan ada buat satu program bersama-sama kita. Jadi insya-Allah kita nak minta Ustaz Wan boleh war-warkan program tu. Mana tahulah kod-kod ada yang berkelapangan nak kenal lebih rapat. Kan nak kenal lebih akrab dengan kita, dengan Ustaz Wan yang kacak bergaya. Kan mana tahu boleh join program tu. Insya-Allah Ustaz Wan silakan boleh war-war kepada kawan-kawan kita yang dekat dalam ni, insya-Allah. InsyaAllah makluman kepada mu'alaf-mu'alaf kita walaupun lama ataupun baru yang ada kat Islam ataupun tak ada, kita insyaAllah 31 kita rangka satu program untuk kita nak membina hubungan, nak mencipta kesatuan di antara mu'alaf-mu'alaf kita yang pelbagai kaum boleh duduk dalam satu platform untuk bersama atas kalimah la ilaha illallah, Illallah. atas kalimah syahadah, untuk sama-sama kita menyantuni mu'alaf, menyantuni mu'alaf. Dan mukallaf bantulah. Berotai ni mukallaf. Dia ada F juga hujung dia, mukallaf. Kita mu'alaf. Kita akan bantu mu'alaf, bantu mu'alaf. Okey, dia punya program ni insya-Allah kita akan singgah masjid ke masjid. Daripada Perak ada 2 masjid, iaitu Masjid Kampung Baung. Kemudian kita akan singgah ke Masjid Cina. Sebelum Masjid Cina kita akan singgah dekat pusat pengajian mu'alaf di Sungai Siput, Halijah Home lah, yang diuruskan oleh Ustaz Makno Pekat Osman. Kita akan bagi sumbangan 10 bakul makanan. Kemudian di Masjid Cina pun 10 bakul makanan. And then kita akan terus pergi ke lodging Masjid Long Tan. Kita akan bagi sumbangan kepada 4 keluarga mu'alaf di sana, di Kelantan, yang akan dibantu oleh Surat Iyas. Kemudian terus ke Pahang, Masjid Kampung Kuala Lebuh Masjid Orang Asli. Sana ada 7 keluarga mu'alaf yang kahwin dengan mukallaf kita akan bagi. Dan insyaAllah kita akan berakhir di RNA Ulu Benam. Dan yang ni adalah program yang pertama kali, julung kali pertamanya kita minta kepada Persatuan Mu'alaf untuk taja kita supaya kita ada satu aktiviti yang boleh merapatkan hubungan di antara mu'alaf. Sebab kita tak boleh terikat dengan negeri saja. Mu'alaf Selangor, Perak tak nak. Sekarang ni kita nak pecahkan supaya ada hubungan di antara mu'alaf seluruh Malaysia kalau boleh. Sebab kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sahabat iman itu adalah bersaudara. Jadi ini adalah platform terbaik untuk kita bersatu. Jadi kita jemputlah siapa-siapa yang berkelapangan pada tarikh yang demikian, boleh join bersama insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi bermula dari Perak ni. Jadi maksudnya yang boleh follow the whole thing ialah orang daripada Perak, insyaAllah. Pada orang-orang yang daripada pit stop yang Ustaz Wan sebutkan tadi juga, boleh sama-sama insyaAllah. Sama-sama kita insyaAllah kalau ada kelapangan. Siapa-siapa yang tak ada buat apa-apa 30 dan 31, bersama-sama dengan kita insyaAllah. Ride motor. Tok, luar apa celup dah. Macam tu ada kurang lah. Tapi kita tak ada main laju-laju, kita main santai insyaAllah. Ya, betul. Kita nak macam Ustaz kata tadi, nak bina hubungan. Ya. Dan dalam masa yang sama kita nak encourage each other. Kita nak sedia dan menyediakan each other. Bagaimana untuk datang pada pengorbanan untuk agama. Dapat menyambung kalam-kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat menyambung, dapat menggalas, orang kata ambil tanggungjawab untuk sempurnakan cita-cita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semuanya selamat daripada azab Allah Subhanahu taala, semuanya dapat ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi alhamdulillah, sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi kata-kata semangat.
kata-kata semangat mungkin kepada mereka-mereka yang Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ada di antara kita yang belum non-Muslim, yang belum Islam, tapi macam Ustaz, daripada umur kecil tu, atau dia orang dalam fasa tu, dalam fasa dah terfikir-fikir dah tengah mencari-cari, dah mula belajar-belajar, tengah baca kisah sahabat ke, apa saja yang tengah buat sekarang ni dalam keinginan mereka yang Allah campak untuk datang kepada ni, tapi belum lagi syahadah. Apa nasihat Ustaz pada mereka, insya-Allah, dan seterusnya kepada dua perkara. Yang seterusnya, bagaimana harapan Ustaz orang kata dalam kerjasama antara mu'allaf dan mukallaf dalam negara ini, dalam persekitaran kita, untuk memperkasakan umat Nabi Muhammad SAW. Fadhal masyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kepada mereka yang sedang mencari Tuhan ataupun rindu nak balik kepada Tuhan, sebab saya pernah hidup dalam suasana yang tidak kenal Tuhan, percayalah, hanya Allah sajalah Tuhan kita yang cukup sempurna sifatnya, zatnya. Allah sajalah tempat yang layak untuk kita kembali. Tak ada Tuhan dah selain Allah. Satu. Yang keduanya, kepada mereka yang telah mendapat hidayah, terutamanya mu'allaf, hargailah iman dan Islam kita, kerana hidayah ini mahal harga dia. Kalau kata kita susah, kita tengok sahabat-sahabat lagi susah daripada kita. Mereka pun mu'allaf, cuma tak ada kad Islam. Kita hari ni ada sebab jabatan agama keluarkan kad Islam. So tak ada beza. Mereka pun sahabat mu'allaf yang hebat amalannya, hebat dari segi perhatiannya. Kita pun boleh begitu walaupun kita tak sama macam sahabat punya pengorbanan. Dan yang ketiga, mukallaf. Mukallaf ni maknanya mereka yang lahir asal Islam, bersama-samalah bantu mu'allaf kita. Sedikit sebanyak kecacatan dan juga kelemahan serta kekurangan mereka itu, janganlah jadikan sebagai asbab untuk kita menimbulkan persepsi yang negatif kepada mereka. Sebab mereka kembali kepada Allah, bantulah mereka. Jika kita nak lihat mukallaf kita pun ramai juga yang macam mu'allaf, tapi kita tak ada pula mu'allaf yang menyalahkan mereka. Mungkin ada tapi segelintir. Jadi sama-sama kita saling melengkapi. Sebab seandainya ada perpaduan dan kesatuan antara mukallaf mu'allaf, insya-Allah Islam itu akan jadi lebih kuat. Sebab kita kena hapuskan persepsi mukallaf mu'allaf ni dia ada satu dinding yang menyebabkan saling bersangka-sangka, dan itu pun sebenarnya tidak baik untuk kita punya perjalanan dari segi syiar Islamnya. Kita kena saling bekerjasama. Dan last sekali, terakhir sekali, pesanan saya, apa sahaja yang kita buat di dunia ini, jadikan asbab hidayah untuk orang ingat kepada Allah, walaupun hanya dengan berkepiah, walaupun hanya dengan berpakaian, walaupun hanya dengan cara makan, dan menjadikan asbab untuk orang ingat pada Allah. Itu adalah pahala yang tak nampak, yang boleh jadi ikhlas, yang kita pun tak tahu dapat pahala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian dan nasihat yang dikongsi banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik untuk kami semua dapat hadam, faham, dan seterusnya yang baik-baik. Allah SWT bagi kami taufik dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Tengok Ustaz sandar kat situ belakang tu, macam dia ibarat macam dia nampak tadi, macam tadi tu, dia macam Ustaz tengah duduk bersandarkan Kaabah tu. Belakang tu hitam macam tu kan. Jadi Ustaz kena doakan kita, insya-Allah. Kita Persatuan Inspirasi Mu'allaf ni azam. Tahun ni kita nak buat satu trip, setidak-tidaknya 50 orang mu'allaf kita nak pergi umrah. Amin. Kita nak buat pergi umrah, insya-Allah. Kita nak buat pergi umrah, ziarah lengkap, kita nak ziarah Taif. Kita nak belajar hari ni, masya-Allah taala, datang pada mengenali sirah tu, sambil kita beribadat menunaikan umrah, mengenali sirah dengan di tempat-tempatnya. Dapat bau tempat tu, dapat rasa tempat tu. Dapat pegang Kaabah tu nikmat juga tu. Allah bagi insya-Allah jadi asbab lebih berdazuk. Allahu akbar. Allah Akbar. Ustaz, nampaknya daripada tadi kita tunggu, tak ada satu orang pun ajukan apa-apa soalan pada Ustaz kan. Seram dia tu, tak ada soalan. Diorang nak tanya dia, apa ni kau nak tanya Ustaz dah kahwin ke belum pun takut. Nak tanya Ustaz dah kahwin ke belum pun takut. Apa ni? Astaghfirullahalazim. Okey, si pendosa Datuk boleh tanya satu soalan. InsyaAllah satu secara pendek, insyaAllah, kepada Ustaz Wan Mas Indra, insyaAllah.
Sila-sila insya-Allah. Silakan si pendosa Latuk. Masya Allah. Kita nampak si pendosa Latuk tadi follow kita. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima Satu kasih, lagi bro, ya. Berotai. Nak kongsi satu lagi. Setelah saya masuk Islam setahun, baru family dia semua masuk Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Selepas tahun. Yes. Tadi yang Ustaz kata sebab dia daripada nampak perubahan tu daripada daripada seorang yang panas baran tu dia jadi seorang yang pencinta Yes. Satu keluarga masuk Islam. Subhanallah. Satu keluarga Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dia macam ni Ustaz. Dulu satu ketika saya mula-mula kembali belajar berusaha atas agama. Allah. Saya dulu tak pandai tau Ustaz. Jadi bila satu ketika saya dapat belajar berusaha atas agama, bahawa saya ada kekuatan untuk saya pakai kopiah, pakai kurta. Allah. So, jadi masa mula-mula saya balik rumah, mak saya tengok saya tu macam seolah-olah macam saya dah murtad, seolah-olah macam tu. Allah. Pakai kurta tu. Waalaikumsalam Kak Elis. Pakai kurta, pakai ni kan. Orang nampak macam mak saya sini macam terperanjat lah, macam Astaghfirullahalazim macam tu. Jadi saya masa tu saya berfikir-fikir tentang ni cabarannya lah, benda antaranya. Beberapa ketika saya belajar keluar 3 hari, keluar 40 hari, kemudian saya keluar 4 bulan, kemudian keluar masturat. Sehingga satu ketika balik daripada keluar masturat 10 hari disempurna, saya jumpa mak ayah saya berdua dengan isteri saya, bagi laporan macam mana kami masuk Pulau Mabul, benda semua. Dan kemudian saya tanya kepada ibu dan ayah saya, sedia tak untuk bagi masa untuk agama? Dua-dua dengan izin Allah jawab insya-Allah. Dan alhamdulillah kemudiannya mak ayah saya keluar masturat 3 hari. Daripada mak ayah saya keluar, Allah SWT pilih pula adik-adik saya pula keluar. Ustaz, dia punya perasaan macam Ustaz, saya rasa Ustaz bila satu keluarga ucap kalimah syahadah kembali kepada fitrah. Allahu Akbar. Seperti dilahirkan semula. Dia lebih, saya rasa dia lebih gembira daripada kita yang kembali. Betul. Bila kita melihat rasanya kalau kita rasa gembira tengok orang lain kembali kepada fitrah, lebih daripada gembira kita terhadap diri kita yang kembali kepada fitrah. Bagaimana agaknya kegembiraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kan bila ada satu demi satu, seorang demi seorang umatnya kembali kepada fitrah. Masya-Allah. Allah Akbar. Allah Rabbi. Okey, soalan ni, apa hukumnya saya dah besar, dah berumur, masih bertanggung dengan mak bapak? Berkenaan hukum, Ustaz, berkenaan hukum mungkin kita Ustaz boleh jawab ke berkenaan hukum? Macam mana? Kalau Ustaz tak jawab daripada sudut hukum pun, Ustaz boleh jawab daripada sudut apa saja, insya-Allah. Dia nasihat. Okey, yang ni sebenarnya soalan dia tak jelas ni. Okay. Hukum tu sama ada anak yang tanggung mak ayah ataupun mak ayah tanggung anak. Biasanya dia ditanggung oleh mak ayah tu. Walaupun dia dah besar. Walaupun dah besar. Sebenarnya untuk ibu bapa yang ada anak yang belum baligh, atas kewajipan ayah sebenarnya. Ketua keluarga yang belum balik bertanggungjawab atas tanggungannya. Sebab itulah bayar zakat tu masih lagi atas tanggungan ayah. Benar. Zakat. Cuma untuk anak yang sudah berkahwin, sebenarnya dia dah terputus dah tanggungjawab daripada ayah dia. Sebab dia dah kira berkeluarga. Begitu juga dengan anak perempuan, suami dia yang akan bertanggungjawab. Cuma yang soalan ni tadi tak jelas ni. Dia tu maknanya dia tu dah kahwin ke belum, ataupun dia tu masih lagi bujang duduk dengan mak ayah. Sebab nak jawab kena detail dia punya situasi. Kalau dia masih bujang macam mana Ustaz? Kalau dia masih bujang, masih duduk dengan mak ayah? Maknanya mak ayah tu sebenarnya bila dah lepas dia punya keperluan, maksud dia umur dia dah mencapai baligh, maka dia dah boleh cari rezeki sendiri. Dia sudah menjadi lagi bukan tanggungjawab ibu dan ayah. Maknanya dia dah lepas tanggungjawab dah. Untuk belum kahwin. Maknanya kalau kata mak ayah tak bagi makan pun, kalau kata dia dah besar, tidak berdosa pada mak ayah dia. Sudah sampai masa kita pula kena berbakti kepada ibu dan ayah kita. Ada hadis yang sebut begitu. Anak sebenarnya kena berbakti pada ibu ayah.
Cuma kita jangan tambah beban keluarga kita dengan kita dah mampu untuk berdikari tapi kita menyebabkan mereka bertambah susah, maka sebenarnya boleh jadi dosa atas anak yang membebankan mak ayah dia atas keperluan yang bukannya agama. Wallahu alam. Allah alam. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, jadi masya-Allah. Jadi nasihat saya pula insya-Allah andai kata saya tak pandai pun nak buat hukum, tapi andai kata dalam keputusan Allah SWT kamu masih lagi duduk bawah bumbung ayah dan ibu kamu, masya-Allah taala, jadilah seorang anak yang menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kerana apa? Kamu duduk sebumbung dengan asbab-asbab syurga kamu. Jadilah anak yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, insya-Allah. Insya-Allah ada orang ustaz yang dihantar jauh-jauh atau masuk kerja ustaz. Betapa dia merindui mak dan ayah dia, nak jumpa setahun sekali pun payah. Jadi kamu dapat duduk hari-hari bersama ibu dan ayah. Teruslah kamu khidmat kepada ibu dan ayah, insya-Allah. Betul. Jadi ustaz, Satu terima lagi kasih Tok, banyak. satu lagi pasal mak ayah ni lah. Kalau nak tahu macam mana kasih sayang seorang mak tu ataupun kehilangan mak tu, kita tanya pada orang yang telah maknya tiada. Bila balik raya, tiap-tiap pagi ziarah pusara ibunya sahaja, baru kita akan rasa kehilangan macam mana bila tak ada mak dan ayah. Allah. Semoga ibu dan ayah kita semua yang mana ada dekat sini, ibu dan ayah kita yang mana telah pergi menyahut telah kembali ke rahmatullah. Semoga Allah SWT terima pengorbanan mereka untuk anak-anak mereka. Allah SWT ampuni dosa-dosa mereka. Allah SWT terima segala amal kebaikan mereka. Dan Allah SWT golongkan mereka dan golongan yang beroleh keberuntungan di sisi Allah SWT. Abadan insya-Allah. InsyaAllah. Masya-Allah, masya-Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas masanya. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya dan perkongsian-perkongsiannya. Andai kata ada sebarang kekurangan, khilafan daripada pihak saya, host, dan juga kami bersama-sama Mu'alaf, mohon istighfar untuk kami dan doa untuk kami, insya-Allah Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada apa aral Ustaz, insya-Allah kita jumpa pada 30 hari bulan. Doa. Ustaz tu, saya dulu masa zaman saya ni orang panggil super sub. Ya. Jadi Ustaz kena pastikan jangan bagi saya masuk dalam tim tu sebagai super sub. Kalau tidak, habis tim yang satu lagi tu, habis. Ya Allah, ya Allah. Alright guys, terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang bersama-sama kita yang tolong tap screen dan terus sharekan live ni, yang komen-komen kat bawah. Masya-Allah, terima kasih banyak kawan-kawan semua. Semoga Allah SWT wujudkan ukhuwah fillah abadan antara kita. Dan sekiranya anda nak tahu dengan lebih bagaimana untuk anda boleh bersama-sama dengan Inspirasi Mu'alaf, anda follow saja kita dekat TikTok kita, dekat semua media sosial kita, insya-Allah. Dan apa saja dalam gerak hati anda, apa saja yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda lakukan bersama-sama dengan kita, masya-Allah taala. Begitu juga untuk kami, semua adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amal ikhlas, amal istikhlas. Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai amal soleh yang sahih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, insya-Allah. Kan, jadi jangan lupa untuk terus lagi bersama-sama dengan kami, insya-Allah. Korang boleh teruskan menyaksikan Inspirasi, insya-Allah, santai bersama Mu'alaf setiap hari Selasa dan hari Khamis, insya-Allah, pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Macam tadi kita start 11 suku, sekarang kita habis 21 jam, insya-Allah. Saya santai, insya-Allah. Kan, jadi Ustaz, insya-Allah kalau kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi, Ustaz. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan dalam hati. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih semua. InsyaAllah kita tangguh pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Ma'as. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu wa jannatu. Amin. Allahumma amin.